Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 24 Januari 2023. Sekali lagi kita bersiaran dalam topik yang baru pula, berkenaan dengan isu persejarahan di negara ni lah. Apa-apa semua, semoga sihatlah hendaknya walau di mana jua anda berada. Dan petang tadi saya up satu post ataupun satu cerita berkenaan dengan satu teguran oleh seorang orang putih berkenaan dengan sejarah Melaka. Saya rasa tuan-tuan ramai yang dah baca, dan dia menimbulkan pelbagai pandangan dan perspektif di kalangan di kalangan orang-orang sejarah, ahli-ahli sejarah dan para peminat sejarah lah. Okey, sebenarnya saya dalam ekor lama saya kenal Sergei ni, Sergei Jadi ni. Dan saya ada pernah beli satu buku dia lah. Saya pun tak tahu di mana. Dan saya pernah berbahas dengan dia berkenaan dengan kedatangan pelayar ataupun pedagang-pedagang Perancis ke Tanah Melayu lah. Jadi salah satu benda yang kami duk sembang ialah berkenaan dengan Agustin de Bellew. Tadi dia tak ingat. Ni baru teringat. Okay. Salam. Okay, inilah antara orang kata sumbangan kecil beliau lah kepada saya lah. Dan atas nasihat beliau, maka terbitlah buku ni, Pelayaran Agustin de Bellew, yang selalu menjadi perdebatan di kalangan ahli-ahli sejarah di Kedah lah. Okay, saya pun nak tahu buku ni lah. Okay, so Sergei ni setahu saya dia menetap di Melaka, dia menikah dengan orang Melaka dan masih ada lagi di Melaka lah. Jadi saya ada mendengar ataupun saya baca lah komen-komen yang mengatakan bahawa Sergei ni dia quite missionary jugalah. Dia agak missionary ni kerja-kerja buat kerja-kerja Kristian. Itu saya tak pastilah. Tapi pernah lah saya ingat dia pernah tanya saya, dia kata dia ada satu catatan yang dia baca di Kuala Kedah pada zaman Sultan Muhammad Jiwa. Pernah wujud satu gereja, pernah dibina satu gereja di Kuala Kedah, yang mana gereja itu dibangunkan oleh orang Perancis. Ni satu cerita, dan memang ada catatan tu, sumber rujukan tu memang ada, dan cuma saya malas nak ambil pot lah kan. Okay, so apakah benda yang ditegur oleh Sergei ni? So isu ni dah berlarutan sebulan yang lalu sebenarnya, bila mana dia menulis tentang satu gambar yang di-cheated ataupun yang dirujuk oleh UPM. UPM berkenaan dengan sebuah kapal yang dikatakan kapal Melaka. Okay, so benda ni dah viral sebenarnya di kalangan ahli sejarah dalam Facebook lah. Ada orang sejarah yang tak ambil pot, ada yang ambil pot. So orang-orang yang minat sejarah yang agak alert dengan benda ni cakna lah. Dan saya ada tegur lah, saya buat teguran, saya kata selama ni bila orang Melayu yang macam kami ni, macam saya ni yang tak ada nama menegur, jadi teguran itu tidak diambil peduli lah. Yalah, kita ni orang kecil, bukan ada profesor, bukan ada apa-apa emeritus ke apa semua. Jadi teguran kami tu tidak diambil peduli lah. Dan isu kapal ni dah lama sebenarnya. Isu kapal Melayu Melaka ni satu benda yang sangat lama dibincangkan dan tidak ada kata putus. Dan mungkin itu juga membuatkan pihak universiti mengambil keputusan untuk buatlah satu model kapal Trime. Trime yang pada pandangan saya lah, bukan orang teknikal dalam bidang maritime engineering ataupun orang engineering. Bagi saya kapal tersebut tidak praktikal dan tidak up to date lah mengikut zaman.
Lama kemudian, tidak lama kemudian, macam saya duduk live apa semua ni, sebelum-sebelum ni, dan akhirnya saya mengenali seorang rakan lah yang bernama Syukri Kamarudin ni lah. Muda lagi umur dia, baru 26, 27 macam tu. So dia ijazah dalam mechanical engineering. So bila kita sembang pasal teknologi, suka atau tidak, kita kena tanya orang yang duduk dalam sistem, duduk dalam sains dan teknologi lah. So orang yang duduk dalam teknologi tu adalah lebih praktikal dalam membahaskan apa-apa isu berkaitan dengan uh, teknologi lah. So Syukri ni pada asalnya dia bukan sesiapa lah. Tetapi uh, tetapi kerana minat dia tu kepada kapal, dia orang Melaka. Syukri ni orang Melaka. So by law, dia sangat qualified untuk cakap benda ni lah. Memandangkan sejarah Melaka kan. Okay. So, jadi saya cadang lah kepada Syukri. Saya kata, jom kita masuk satu kolokium. Macam mana saya tulis tu. Dan dalam kolokium tu kita bentang berkenaan dengan teknologi ni lah. So, kolokium yang kami masuk tu adalah secara online. Dibuat secara tertutup di kalangan ahli akademik. Dan isunya sekitar berkenaan dengan kapal-kapal Melayu. Adalah sikit-sikit perahu dan sebagainya lah. So, perbahasan tu agak menarik. Dan yang syoknya bila kami duduk bentang tu, kami lebih bertumpu kepada istilah-istilah kapal di mana kami bagi tumpuan kepada kamus-kamus lama. Kamus-kamus orang putih yang menerangkan tentang kapal-kapal Melayu ataupun perahu-perahu Melayu lah. Daripada situlah saya belajar dalam bidang sejarah. Saya memang tak tahu apa langsung pasal teknologi. Saya tak tahu pasal benda basic-basic, tahulah dayung, apa ni apa nak panggil saya orang tak tahulah. Saya tahu dayung lah, kapal nak sebut, perahu tu kertilah sebut sesuatu, tapi setiap apa benda yang ada di perahu tu ataupun kapal saya tak tahulah. Okay. So dalam benda yang kami duk kaji tu, dalam masa kami duk kaji tu, maka saya jumpalah Syukri lah terutamanya. Dia kata, oh Kedah namanya perahu ketiak. Ini benda yang sangat rare. Sebab dalam sepanjang saya duk kumpul ataupun saya duk baca berkenaan dengan sejarah perkapalan Melayu, khususnya yang saya duk pegang baca ialah buku Dr. Jelani Halimi, Perdagangan di Selat Melaka, tak sebut nama perahu ketiak. So perahu ketiak ni, perahu perang kecil je yang digunakan oleh Angkatan Kedah, khususnya oleh Tengku Kudin. So dia ada swivel gun. Swivel gun ni dalam bahasa Melayu dipanggil meriam ekor lutung. Kenapa dia swivel? Dia ada ekor tu. Tujuan ekor dia tu untuk tenang. Kita nak menembak kan, kita tenang. Okay. So swivel gun ni dia ada macam-macam pattern lah. Ni saya nak selit sikit. Okay. So swivel gun ada yang ada berekor dan ada yang tak ada ekor. Okay. Tapi nama dia swivel gun lah dalam bahasa Inggeris. Secara tiba-tiba berlaku ledakan. Ni cerita lama lah. Ni saya patah balik cerita 6 tahun dulu. Berlaku kejutan dalam sejarah bila mana satu orang ni melukis tentang alat peperangan ataupun barang apakah yang dibawa oleh tentera Melaka untuk pergi berperang. So dalam ilustrasi tu dilukislah bawa panah, bawa pedang, keris, senapang apa semua. Tiba-tiba pegang swivel gun ni ataupun meriam kecil ni, pegang macam tu lah. Dan lanjutan daripada tu, keluarlah gambar swivel gun tu dibuat seolah-olah bazooka. Ni satu benda yang pernah viral lah dulu. Dan dia bila kita ni orang macam kami ni yang tegak, ramailah orang-orang Melayu ataupun netizen ni marah, katanya kami merendah-rendahkan Melayu, kami merendah-rendahkan teknologi orang Melayu dan sebagainya. Tentang saya selalu kata pentingnya kita ni menjadi bangsa berilmu kerana kita tak mahu diperbodoh-bodohkan oleh bangsa lain ataupun kita diperkotak-katik lah ataupun dipandang hina oleh bangsa lain. So bila kita tak ada ilmu, kita buat pelatau,
Dan bila orang tegur kita tak mau dengar, lalas kita jadi macam kau sumbang. Ataupun kita jadi macam masyarakat primitif yang nampak macam pandai. Tapi kerana perbezaan ilmu yang mengembangkan sains dan teknologi dan sebagainya menyebabkan masyarakat primitif tu duduk dalam hutan tak berkembang biak. Tak berkembang lah. Maknanya tak maju-maju. So kita ni, orang Melayu, bila kita kurang dalam ilmu, saya bukanlah nak kata semua orang tak ada ilmu, kita kurang ilmu, kurang berilmu, maka kita ni sentiasa terperangkap dengan mainan perasaan. Kau nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Dia macam cerita Tamil lah. Tengok cerita Tamil, kita pun suka, saya pun suka tengok cerita Tamil. Bila tengok tu kita rasa puas lah pasal keluar rasa marah. Tapi bagi saya benda tu rugi, satu kerugian sebab orang yang bijak dia boleh mengawal kemarahan. Bila dia boleh mengawal kemarahan, maka dia boleh membuat keputusan yang bijak. Kita, orang yang tidak berilmu, dia akan lebih bersifat marah dan akhirnya marah tu akan merugikan dia. Jadi tuan-tuan, ilmu ni penting. Tak kira lah ilmu apa pun. Tapi dalam bidang saya, bila tuan-tuan duk baca dan perhati dalam dunia media sosial ni, maka pentinglah untuk tuan-tuan tahu pasal ilmu sejarah. Dan ilmu sejarah ni, tak ada cara lain lah tuan-tuan kena baca. Apa-apa ilmu pun tuan-tuan kena baca. Penting untuk tuan-tuan membaca dan mestilah menjadi masyarakat yang membaca. Bukan masyarakat yang hanya baca sikit-sikit, kemudiannya cerita punya panjang. Orang kata apa, ayam telok biji riuh kampung. Okey. Balik pada cerita kami duk orang kata apa, saya dengan Syukri membahaskan kajian tu. Jadi Syukri ni dia sangat obses lah dengan perkapalan Melayu. Saya tak tahu kalau dia tengok tak. Kalau Syukri ni tengok, komen lah. Dan ialah dia orang muda. So orang muda ni dia agak bersifat, orang kata apa, terlalu rigid sikit lah. Dia rigid sikit lah dengan tokok tambah dalam penulisan ataupun dalam kajian. Dia kata kalau benda tu A lah, tak payah buah B lah. Ataupun nak buat A plus, A minus tak boleh. So itu panggil Syukri lah. Tapi biasalah orang muda-muda. Cuma bagi saya ilmu yang dia ada tu sangat penting. Sebab bagi saya tak ada orang lain. Setakat yang saya kenal betul-betul expert. Walaupun tak ada PhD. Bagi saya lah yang terlibat dalam dunia sejarah ni. Bagi saya dia sangat bagus dalam bidang dia. Bukanlah kata saya nak puji dia tentang kau. Dia tak. Saya cerita betul lah. Betul-betul lah kan. Jadi dia kata okey, bentuk setiap kapal ni dia ada bentuk dia. Yang saya ingat lah. Dia masa kami bentang tu dia kata setiap kapal ni bang ada bentuk dia yang tersendiri walaupun nampak sama. Contohlah kalau kereta ni kita tengok Mitsubishi dengan Proton sama, Mazda pun nampak sama. Tapi dia ada spek dia yang tertentu yang membezakan kapal-kapal ni. Itu memang saya ingat lah. Sebelum tu saya lupa ada satu kapal lagi nama dia kapal Jubin. Kapal ni diperbuat pada Jubin. Bukanlah kapal dia buat pada Jubin. Dia punya lantai tu lantai Jubin. Kapal Jubin ni pun ditemui di Kedah. Kapal Jubin ni. So daripada kajian Syukri ni menyebabkan saya mula dapat interest lah untuk mengkaji tentang perdagangan dan maritim di alam Melayu. Tapi saya tak menyentuh tentang bab kapal. Saya hanya menceritakan lebih kurang. Tapi sebelum saya nak tulis tu saya akan refer pada dia. Betul tak kapal ni? Betul tak kapal ni? Sebab saya tak berani. Dan saya pun tak suka. Saya seorang yang sangat tak suka orang menegur kajian saya. So bila saya tak mau ditegur, maka saya buat yang terbaik lah. So saya akan refer semua orang yang expert pada bidang masing-masing dan saya akan tulis berdasarkan persetujuan mereka. Kalau betul, okay, mereka kata ni betul bang, ni betul bang, ni betul. Okay, baru saya tulis. Kalau tak, saya tak mau jadi pandai-pandai. Sebab saya berpegang pada prinsip ilmu ni, sama ada melalui percakapan ataupun penulisan, dia akan mencengkam minda orang yang mendengar atau membaca. Dan bila benda tu berlaku, dia akan percaya. Bila dia percaya, kalau benda tu salah, dia akan jadi rosak. Sebab bila dia baca dan mendengar, dia akan balik cerita ataupun dia akan bercerita lah. Dia akan bercerita ke orang lain. Dia kata kapal lagu ni. So rosak seluruh masyarakat. Law ni kita ada media sosial, kita tak boleh nak bendung lah benda tu. So kadang-kadang macam cerita tu lah no.
yang apa orang kata, uh, tu selanang tu pengkhianat. Oh, yang tu memang tak boleh nak tahan dah. Sampai berpecah belah lah orang Melayu mengatakan bahawa Tun Selanang ni adalah seorang pengkhianat. Kadang-kadang tentang bila kita dalam sejarah ni kita ada prinsip moral. Dalam prinsip moral ni, walaupun kami mengaji dengan cara orang putih, tapi prinsip moral ni juga penting. Sebab kita tak hidup zaman tu, kita hanya baca pada rekod-rekod yang ada, kita boleh menafsir sejarah tetapi kita tak boleh menghukum pelaku-pelaku sejarah. So by that mean kita tak boleh side mana-mana orang. Sebab kita tak hidup dan kita tak kenal pun dia. Kita hanya tahu nama saja. Kita tak tahu, tak bisa tengok rupa dia, kita tak bisa makan nasi dengan dia, kita tak bisa main bola dengan dia. So kita tak boleh kata, contohlah kita tak boleh kata Tun Selanang ni pengkhianat. Sebab kita tak hidup zaman tu. So dalam Islam sendiri pun, dalam agama sendiri pun kita tak boleh buat fitnah kat atas orang yang dah mati. Apatah lagi kita menceritakan benda-benda buruk saya dia. Tuan-tuan bayang, dengan kata-kata yang mengatakan bahawa Tun Selanang ni adalah pengkhianat, telah merosakkan sebahagian besar orang Melayu. Kalaulah betul, kalaulah salah lah, kalaulah kata Tun Selanang tu tak berkhidmat dengan Portugis dan tidak membuat sebarang pengkhianatan. Jenuh tanggung ni buat fitnah kat orang yang mati. Orang nak minta maaf lagu mana? Fikir tak? Dan dia membawa orang-orang yang di belakang dia. Orang-orang di belakang dia. Ni pengikut-pengikut yang percaya bahawa Tun Selanang ni adalah pengkhianat. Jenuh tanggung, cik oi. Jenuh lah cari dalam kubur tu. Hari kiamat tu. Jenuh cari Tun Selanang. Dah lah tak kenal rupa. Tu jaga. Lisan tu jaga. Sebab tu kalau nak sembang pasal sejarah, dua perkara yang saya cermat, sungguh-sungguh cermat ialah bab sejarah, bab bidang saya lah. Bab ilmu dengan bab agama lah. Tu dua perkara tu jangan tuan-tuan buat pasal. Kita hidup ni tak lama. Kan? Cara kita buat fitnah kat orang yang hidup pun jenuh minta maaf, tambah orang yang mati kita tak jumpa. Tak pernah kenal pun. Hak yang mati pun tinggal tulang pungkok saja, tulang sulbi. Macam mana nak cari tu? Tu jaga-jagalah dalam menyebarkan ilmu. So balik cerita pada apa ni, pembentangan kami tu. Itulah, bila kita tak ada apa ni, dia jadi macam orang tak ada minat lah nak mendengar kan. Apa sekadar apa lah hari ni sembang pandai lah apa semua kan. Dan kertas kerja tu saya simpan sampai sekarang lah. Dan saya tak pernah publish di mana-mana. Kami tak pernah publish. Saya pernah bagi tahu kat dia saya nak publish, tapi saya tak ada, dia tak main angin lah. Dia tak main angin lah. Okay. So semasa pembentangan tu, apa yang kami bentangkan, bentuk kapal yang hampa tengok dalam post saya tu, sebenarnya memang Jung Cina. Memang Jung Cina. Dia ada, kalau ikutkan, dia kata nak bezakan Jung Melayu dengan Jung Cina. Ingat-ingat saya lah. Dia kata ada lukisan mata. Bentuk mata tu lah. Dia sebenarnya isu kapal ni, elok Syukri tu yang bercerita. Saya hanya rephrase ataupun menceritakan semula lah apa yang saya ingat dan apa yang dipesan kepada saya. So dia kata bukan orang Melayu tak ada kapal. Orang Melayu ada kapal. Tapi kapal Melayu ni dia tak begitu digunakan sangat. Sebab orang Melayu ni dia tak keluar jauh. Bukan kata orang Melayu tak berlayar. Tapi dalam catatan pun tak banyak yang menceritakan tentang pelayaran orang Melayu di mana-mana tempat lah. Kalau ada pun dulu, ada orang macam Laksamana, orang-orang besar lah. Jaranglah diceritakan bahawa ada pedagang-pedagang Melayu yang sampai ke belah-belah Arab dan sebagainya. Yang main ni daripada kapal-kapal daripada timur. Daripada Timur Tengah, India dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata pasal dalam kajian kami itulah. Pasal orang Melayu ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Semua dia ada. Sebab tu kita boleh jadi pelabuhan Interport. So bila Interport ni, maksudnya kita macam masuk Shopee. Mohonlah dekat TikTok juga. Boleh bagi gift. Itulah saya tak tahu. Saya ada satu handphone je. Okay. So, InsyaAllah nanti saya akan buat jugalah satu sesi live. Tapi saya tak berani lagi sebab follower tak ramai di sana. Saya pergi duduk live sejam, 3-4 orang ni kan. Letih juga lah. Okay. So,
apa ni, uh, pelabuhan terport, dan seolah-olah kita ni macam Shopee lah. Bila macam Shopee ni semua dah, hampa nak apa dah ambil. Semua Allah Ta'ala bagi dekat alam Melayu ni. So bila kita ada semua benda, bila kita menjadi supermarket, kita ni token supermarket, jadi kita tak payah keluar. Kita nak buat apa kita keluar. Kita dah sediakan satu pelabuhan yang jadi macam supermarket tu lah. So, semua orang bertumpu di supermarket Melaka tu. Sebab tu dalam kajian sejarah menyebut bahawa 6 bulan Cina mai, 6 bulan India mai. Jadi Cina, Jepun apa semua belah-belah sana tu, timur, Asia Timur, dia akan mai 6 bulan. Bila angin pukul naik, mereka balik. Ni angin pukul turun pula. So daripada India, Arab dan sebagainya akan turun, jumpa di situ. So Melaka menjadi pelabuhan entrepot dan dia menjadi orang tengah. Maknanya dia deal. Okey, India mai beli, contohlah, dagang Cina mai bawa kain sutra. Dia kata sekodi dia jual 100. So Melaka kata okey aku beli. Melaka beli dan Melaka jual pula, orang Melaka jual 130 kepada India. India kata okey tak apa, setuju. Sebab tu Selat Melaka ni menjadi satu kawasan yang sangat penting. Dan Selat Melaka memberikan kekayaan yang sangat banyak kepada orang Melayu. Tapi sayangnya sistem kita terdahulu menyebabkan masyarakat biasa ni tak boleh nak berdagang secara jauh. Tak macam law ni semua orang boleh buat bisnes kan. Kalau dulu-dulu dia ada certain ataupun ada sebagian-sebagian orang saja yang boleh ataupun dibenarkan untuk berniaga lah. Tu cerita dia di Melaka ni. Okey. Jadi semasa kami duduk bentang tu lagi, adalah few prof dan itulah, kami bentang tu mereka tak dengar. Itu masih sedih lah. Kita memang semangat gila nak bentang kan. Kami nak perbetul gaji hampa ni sebenarnya kan. Dan kapal pinisi juga menjadi satu, dia orang sebut kapal pinisi Melayu. Itu saya ingat lah. Sebenarnya kapal pinisi ni kapal orang Bugis. So kapal pinisi, kapal Terengganu yang dibuat pernah belayak dulu di Terengganu tu, kapal pinisi yang ditiru daripada orang Bugis. Okay. So bukan nak kata alam Melayu ni tak ada kapal, ada, tapi kita ni kapal yang tak besar. Kita lebih kepada kapal, contohlah kita ambil contoh macam ni ya. Kalau kapal besar ni, yang besar sungguh-sungguh ni, dia macam trailer. Lepas tu dia kecil. Kita mungkin ada perahu yang muatan dia 5 tan, 5, 3, 2, 1. Macam tu lah. So, sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, kita tak begitu menggunakan kapal besar. Kecuali apa yang dicerita dalam satu video TikTok USM tu, saya tak ingat prof tu. Menurut kajian dia kata kapal Melayu Melaka lebih besar daripada gele Portugis dan daripada tongkang Cina. Timbul persoalan dekat saya. Okey, kalau kapal itu besar, kenapa kapal itu tidak boleh mengalahkan Portugis yang datang menyerang Melaka? Contohlah, semakin besar kapal, semakin banyaklah muatan. Semakin banyak muatan, semakin banyak orang yang boleh bawa masuk, semakin banyak tentera lah. Dan sudah tentulah kapal tersebut dilengkapi dengan senjata-senjata yang canggih. Kalau tuan-tuan baca dalam hikayat Hang Tuah kan duk pergi ambil meriam daripada dihadiahkan daripada Gujarat. Kemudiannya pergi ke jumpa Sultan Mahmud Fateh dan pergi ke Rukiu, Jepun dan sebagainya. Dan dalam buku Portugis di Khmer Melaka yang diterbitkan oleh Arkib Negara Malaysia, mencatatkan bahawa kata Pigafetta, dia kata Melaka ini seperti Jerman di Eropah. Dia ada foundry bahasa dia tu, macam dia ada satu gudang besar lah. Dan di Melaka ni dia ada gudang besar yang menyimpan meriam. Tu ditulis oleh Pigafetta. Pigafetta yang tulis. Dia kata memang Melaka dia ada satu gudang yang besar menyimpan meriam dan meriam-meriam ni dijual. Okay. So bila dia kata macam tu, bermakna orang Melaka ni dah pakai meriam. Sebab tu dalam sejarah Melayu menyebut tentang perkataan meriam, lela, rentaka dan sebagainya. Tapi yang menarik ialah ketika berlaku perang di Melaka tu, ataupun perang di antara Johor menyerang Portugis dan sebagainya, selepas kejatuhan Melaka,
tak ada pun catatan pasal peperangan menggunakan meriam. Hak tu yang jadi pelik-pelik. Tak kira lah. Pada zaman Melaka tu kata, okey, kita katalah Melaka ni out terus. Pasal dia tak ada catatan, kita hanya harap pada Sulatul Salatin dan Hikayat Ampoh. Tapi kerajaan yang selepas itu, Johor lama, Alauddin Rakyat Shah dan penerus-penerus baginda, berperang untuk mengambil balik semula Melaka. Tapi dalam penceritaan tu, kita tak jumpa satu fact yang betul-betul firm, yang betul-betul kuat, mengatakan bahawa orang Melayu berperang pakai meriam. Pujuk dia, Sat. Dia nak phone tu, bagi phone kat dia. Tu bukanlah saya nak petikai kan. Saya kata saya petikai pula. Orang kita ni kadang-kadang dia sensitif tak kena tempat. Tapi itulah soalan saya. Waalaikumsalam. Nur, Aura. Ni Puyo Berduri, Sat. Nanti saya akan jawab soalan. Okey, so tapi saya dah pergi ke Kota Johor Lama dan memang ada tempat-tempat lubang meriam tu lah. So memang kota-kota Melayu ada meriam. Tapi tak tahu pasal apa cerita berkenaan peperangan secara menggunakan teknologi, meriam, senjata api dan sebagainya tu kurang diceritakan di alam Melayu. Tu pun satu benda yang pelik lah. Kan? Okay. So, dan lagi satu, memandangkan kita tak ada kapal besar, sebab tu kami duk bincang tau daripada segi, kami bincang banyak benda lah. Tapi antara lain yang dibincangkan ialah kenapa dalam lukisan, kalau tuan-tuan tengok lukisan-lukisan lama, lukisan-lukisan kapal-kapal Belanda, kapal British ke apa, kapal Portugis ke kan, mereka duk dia kata inilah pelabuhan kan, carilah lukisan-lukisan tu, lukisan-lukisan kapal. So lukisan-lukisan kapal ni, ini kata Syukri lah pandangan dia, saya pun tak sedap. Dan saya dulu saya percayalah bahawa memang ada kapal Melayu yang besar ni lah. So dia kata abang, dia kata orang Melayu memang tak pakai kapal besar. Bila tak ada, sebab tu dalam lukisan barat, dia tak lukis kapal besar ni. Dia tak lukis kapal besar. Dan dia hanya lukis kapal dia saja dan kapal-kapal kecil tu, pau-pau tu. Macam contohlah schooner. Schooner ni saya tahu bahasa Melayu dia apa. Tapi memang ada pau-pau yang kecil-kecil. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam cerita, kalau dalam masa Afonso main menyerang Melaka, dia kata pau-pau yang kecil menyerang. Maknanya dia duduk serang kapal Portugis ni lah. Okay. So sebab tu dalam lukisan-lukisan orang putih tak ada kapal Melayu. Bukanlah nak kata, apa kata saya macam orang putih kan dia macam merendah-rendahkan Melayu, kan. So buat apa dia nak lukis kapal Melayu? Tuan-tuan, saya nak abang tu. Kalau Portugis dia tak boleh percaya. Portugis memang dia akan merendah-rendahkan orang Islam. Sebab dia main dengan tujuan untuk mengalahkan negara-negara Islam. So dia akan tulis benda yang buruk-buruk dan akan memperkecil-kecilkan negara-negara Islam. Tapi kalau Belanda, bagi saya lah, saya duk baca rekod Belanda, rekod British, saya lebih percaya pada Belanda lah berbanding pada British ataupun Portugis. So Belanda yang main sini, dia akan cerita satu benda yang dia pati. Ini memang orang yang dalam dunia sejarah akan banyak, mostly dia akan kata macam ni lah. Belanda bila dia berjalan satu tempat, satu jalan, bila di jalan tu ada lubang, dia akan bagi tahu dalam 5 tapak, dalam 5 tapak kamu akan jumpa lubang. Maka mengelaklah. Ni cerita dalam dunia sejarah lah ni. So Belanda tulis, dia kata 5 tapak jatuh lubang. Tapi British tak. British dia akan tulis jalan 5 tapak, kamu akan jumpa kamu akan jumpa daun-daun yang tertutup. Maka mengelaklah. Apabila kamu jumpa daun yang jatuh atas jalan, bertimbunlah ataupun banyak, maka mengelaklah. Dia tak beritahu apa yang ada sebenarnya dalam lubang tu. Sebenarnya benda, bila hang pijak daun tu, hang akan jatuh ke dalam lubang. Tu British punya style. Faham tak maksud saya? Kalau tak faham, beritahu. So Belanda dia memang akan beritahu lah.
Sebab tu dalam rekod-rekod Belanda, kalau tuan-tuan baca, saya tak boleh contoh macam Melaka sebab saya tak kaji Melaka sangat. Kalau saya kaji pun sampingan, apa tu pun saya baca tu sekadar sampingan. Okey, sebab saya duk banyak tumpu kepada Kedah. Antara benda yang saya ingat lah dia kata Kedah memang berperang dengan Belanda di Melaka tahun 1650. Dia kata perang dengan cara laut lah. Ada perang di laut dan berperang di darat. Dan tentera Kedah biasa pernah mengalahkan tentera Belanda di Melaka. Ini catatan Belanda. Ini tuan-tuan kena carilah rekod Belanda. So dia kata memang ada kapal. Cuma saya tak kaji lebih mendalam bentuk kapal macam mana Syukri ni kaji. Okey. So Melaka saya tak tahulah sebab Melaka pun dah tak ada. 15 dah habis. Okey. So persoalan dia ialah uh, apa ni orang kata, adakah orang Melayu ni tak pakai kapal besar dan orang Melayu tak erti berperang ke di laut? Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah kita, kita ada Laksamana. Jawatan Laksamana ni kita banyak menghapuskan Lanu dan sebagainya. Jadi bila ada jawatan Laksamana bermakna orang Melayu ni ada kapal. Tapi kenapa tak ada upah kapal? Kapal tu tak ada upah. Kenapa, apakah bentuk upah kapal? Tak ada. Dalam catatan Melayu pun tak ada. Yang tu yang jadi pelik. Takkanlah tak boleh gambarkan upah bentuk sebiji kapal. Kalau Laksamana Hang Tuah sebagai contohnya, dia tulislah Menang Berahi namanya, bentuknya bini-bini. Tapi bila cerita pasal kapal Hang Tuah, dia pakai pendayung. Pendayung yang kena dayung sampai 30-40 orang. Macam cerita Greek zaman purba. Jason dia apa, kalau hampa boleh tengoklah cerita lama. Kena dayung. Pakat dayung. Kata saya bukanlah kata nak merendahkan ni, tapi saya quite sick. Pasal macam pelik lah kan. Takkanlah nak pakai perahu dayung. Sedangkan zaman tu, kita baca, sultan semua tahu. Hampa bayang, takkanlah Hang Tuah pergi Jepun, dayung kapal. Lekeh hemat. Macam kita lah pakai handphone yang boleh WhatsApp. Kita nak compare dengan Nokia 30 tahun dulu. Takkan melakar macam pakai handphone Nokia kan. So, dia pergi jumpa Sultan Muhammad Fateh. Lepas tu, dia pergi jumpa Raja Gujarat, Kalinga dan sebagainya. Diberikan beberapa laras meriam. So, bila dia kapal yang pakai meriam, contohlah Brigantine. Saya nak sebut tak okey, tapi lebih kurang macam itulah. Brigantine ni dia boleh muat 18-20 kapal, 20 meriam macam Black Pearl tu lah. So dia boleh pergi sampai, kalau kapal British tu zaman-zaman Black Pearl, zaman-zaman Lanu tu boleh pergi sampai 60. 30 kanan, 30 kiri. Tu kapal yang pakai layang tau. Dia bukan pakai dayung tu. Tu saya macam, sebab apa, kalau tuan-tuan tengok balik, tuan-tuan boleh Google lah, take Google Ottoman ship. Kapal-kapal Ottoman. Kapal-kapal Ottoman dah pakai layang. Kapal-kapal zaman Turki tu dah pakai layar. So basically zaman tu dah pakai layar lah. Tak kisahlah layar apa pun, tapi pakai layar. So kapal Menang Berahi tu pun katanya ada dilukis ada layar lah. Tapi dia macam, kalau tuan-tuan bisa tengok lukisan Siam berkenaan dengan perahu. Dia pun pada perahu naga tu kan, perahu naga tu. Biasanya perahu jenis macam tu, raja je pakai. Raja nak naik ke sungai, raja nak berlayar, pergi ke ni sana-sana nak melawat tu kawasan-kawasan dia akan pakai pendayung tu lah. Sebab sungai ni tak apa dalam. Dengan kalau laut yang bergelora apa semua ni, dia macam tak berapa praktikal lah tuan-tuan. Bagi saya lah, ini pandangan saya. Okay. So apa beza Melayu dengan kapal British, kapal orang putih lah, British pula, kapal orang putih. So dia kata keistimewaan kapal Melayu ataupun perahu Melayu adalah kepada layar potong angin. Namanya layar potong angin. Layar potong angin ni kata contoh ni kapal, ni layar biasa. Ni layar kan. Tapi layar Melayu ni dia macam ni. Ataupun dia pergi sengit lagi. Ni layar potong angin nama dia. Maknanya dia main top speed.
Dia main top speed. Orang Melayu ni suka main top speed. Dia tak suka main lajak. Orang putih dia main lajak. Pasal kalau dia main layak putar angin, dia dia tak sesuai untuk lautan terbuka. Sebab dengan taufan dia, dengan ribut, dengan hujan, apa bala tu. Jadi layak macam ni tak sesuai. So layak yang jenis macam ni, jenis tegak ni, dia sesuai untuk menampung angin lah yang besar. Sebab tu dia buat layar untuk besar-besar. So layar macam ni dia kecil, dia potong angin dan dia pergi top speed. Dan jenis-jenis ni dia main tepi laut saja. So kalau tuan-tuan tengok lukisan Melaka tu, so yang kecil-kecil tu, tu semua pau-pau Melayu lah. Okay. Semakin kecil sungai, semakin kecil sungai, semakin tajam perahu tu. Maknanya daripada perahu yang besar, dia lama-lama dia pergi perahu yang lebih kecil. Tu yang panggil perahu panjang. Perahu panjang ni dia boleh duduk 2 orang saja sebab sungai tu kecil. Dia nak pergi juga ke sungai tu sebab orang dulu duduk di tepi sungai. Jadi semakin kecil sungai, semakin tirus sesebuah perahu. Ataupun semakin pendek lah. Daripada perahu panjang boleh duduk 20 orang. Bila masuk contoh lah. Contoh daripada Kuala Muda. Daripada Kuala Muda tu besar kan. Kuala Muda tu besar. Kepada Muara. Sampailah katalah sungai tu dia pergi sampai ke Baling. Sungai Baling tu pula dia cabang-cabang kecil-kecil. So bila nak pergi cabang kecil tu dia makin kecil lah tinggal sampan. Sampan tu yang dayung besar tu lah. Okay. So macam bila tuan-tuan faham benda ni, baru tuan-tuan boleh bukanlah berdebat. Maknanya bila tuan-tuan faham benda ni, barulah tuan-tuan boleh nampak, oh alam Melayu rupanya macam ni. Alam kita ni sesuai dengan kita. Kita ni kecil. Bila kita saiz kita paling tinggi pun 5 kaki 8 inci. So kapal kita pun habis-habis tinggi pun 30 kaki. Orang putih tu tinggi dia 6. Paling-paling tinggi boleh pergi sampai 7 kaki. Bila 7 kaki, dia boleh buat kapal 40 kaki. Tinggi, lebar dan sebagainya. Sesuai dengan dia lah. Sesuai dengan bentuk badan dia. Kita ni kecil. Kecil buat cara kecil. Macam tu. Okay. Okay, saya ada soalan tadi. Bagaimana rekod Syah Bandar Selain Cukai? Maklumat tentang pelabuhan dan kapal. Okey. Setakat ni Syah Bandar hanya bertumpu kepada sistem cukai dan sebut pasal orang yang menjaga pelabuhan dan sebagainya. So sebenarnya peranan Syah Bandar ni pun tak ada orang buat kajian. Nak bagi gambar lah tu. Tu dia main dah. Ni Syukri Kamarudin. Membaca tu. Dan hampa bolehlah berdebat dengan dia. Okay. Jom besar. Jom besar pun tak besar mana. Tak besar lah. Besar macam saiz kita lori tu. Lori saiz tayar 8 biji tu lah orang kata. Kita imagine macam tu lah. Dia pun tak boleh. Kalau tuan-tuan tengok filem-filem Melayu lama pun, contohnya si Tanggang ke apa kan, dia tak besar mana lah. Bukanlah kata tak ada kapal, ada. Sebab tu ada perkataan kapal. Bukanlah menidakkan orang Melayu ni tak buat kapal. Tapi apabila klaim satu bentuk kapal lain, kata kapal Melayu, tanpa mengkaji sehabis-habisnya, itu menjadi satu masalah lah. Dan dalam masa yang sama, kita tak boleh nak defend benda tu. Kita tak boleh claim dan dakwa kata itu kapal Melayu kerana kita tak ada catatan sendiri. Nak kata catatan kita ni orang putih balas, rampas dan sebagainya. Banyak sebenarnya semua macam saya kata tadi. Semua Belanda pun kita boleh refer, kita boleh rujuk. Dan kita boleh define balik. Sebab dalam macam kami duduk kaji, saya dengan Syukri ni duduk kaji ni, kami ambil kepada kamus perkapalan ni. Dia lah yang banyak kaji. So dia kata ada bentuk-bentuk kapal Melayu yang kita boleh define. Tapi sejauh mana orang Melayu nak terima benda ni? So sometimes bagi saya lah, bila orang-orang yang tak ada nama, tetapi cuba mencipta nama dalam satu bidang yang tak pernah orang Melayu lain buat, so dia akan jadi pelik lah.
Jadi orang tengok dia macam pelik lah. Hang ni siapa kan tiba-tiba nak cerita seminar ni, apa qualification hang ni apa semua lah. Itu benda yang berlaku. Okay. Okay. So, tentang penting lah kita ni kena ada ilmu, kita kena faham. Kita tak boleh sembrono orang Melayu kata no. Kita tak boleh hentam kromo. Kita tak boleh duk hentam ikut suka kita nak kata ni sampai Melayu. So bila main satu orang putih macam tu tanya, terus tergagap. Terus tak boleh jawab. Nak balas apa? Yang ditanya tu bukan orang biasa-biasa. Orang yang tanya tu orang biasa je. Orang putih tu lah. Orang putih tu orang biasa je. Kan? Tapi itulah kena tunggu Malaysia ni, kena tunggu orang putih. Sebab tu kita ni duk bersifat hamba sampai ke sudah. Kita bila bangsa sendiri tegak tak mau dengar. Oh kononnya hang, aku lagi pandai dah hang kot. Aku ada title kot. Dia cerita macam Singapura di Lengah Tudak lah. Tu sifat orang Melayu yang kita tak boleh buang lah. Payah, semua-semua payah lah. So suddenly datang satu orang mamat barat ni, orang putih ni, dia pun kata ni tak betul. Ni salah, ni salah. Lepas tu pakat mengelupuk. Semua orang duk, uish, orang putih ni tegak kita, macam mana kita nak buat ni, mampus lah, kita nak kena jawab balik apa semua, ini telah memalukan kita, nak pula tulis dalam bahasa Inggeris. Tercabarnya sebuah universiti tempatan. Kira tercabar lah ni. Selalu saya duduk live, hari-hari saya duduk live. Dalam minggu ni lah saya duduk live. Saya kata sejarah kita ni tak keluar pun. Kalau tuan-tuan tengok dalam video-video sebelum ni, saya kata sejarah kita ni tak keluar pun, keluar negara. Kita duduk main dalam cycle tempurung kita saja. Kita ni macam bodoh duduk dalam tempurung. Kita bergaduh sama-sama kita. Dan kita tak mau nak pergi jadi katak. Tak mau lompat keluar. So sejarah kita ni tak keluar. Maknanya tak dieksport keluar. Sejarah kita ni duduk main sama-sama kita je. Kita, tapi kalau tengok pergi international conference sana sini kan. Tapi kita tak pergi world, betul-betul world. International conference kita hanya sekitar Asia Tenggara. Ni tak tahulah, ni pengalaman saya lah. Dalam dunia sejarah, saya duk tengok bila mereka duk buat seminar kolokium bla 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 soal-soal tu, tak pernah lah pula ada apa kolokium ataupun seminar buat di international conference. Di contoh lah contoh buat di London ke, orang Melayu pun pergi bentang kajian buat tu, saya tak pernah tengok lagi lah. Selalunya main kuat Asia Tenggara. Tapi kalau dalam bidang arkitektur seni bina ataupun tahun planning dan sebagainya, memang ada lah dia pergi. Sebab pupu saya seorang pensyarah lah di Universiti Melaya. Memang saya duk tengok dia pergi rata. Saat dia pergi Itali, saat dia pergi Turki. Dia tanya pergi sana-sana tu buat apa? Dia kata buat research dan pergi ke international conference. Persidangan antarabangsa. Sejarah Malaysia ada. Sejarah Malaysia ni bukan saya nak kutuk. Bukanlah saya nak buka pekung ni apa semua ada. Tapi kadang-kadang rasa ralat lah. Kita ni duk fight. Ramai sebenarnya budak-budak sejarah ni duk fight kan. Kami ni nak pergi ke mana sebenarnya kan. Kami nak buat satu pembaharuan. Tapi kita masih tersangkut dengan warlord. Ketua-ketua puak ni kan, yang tak mau berubah kan. Dan mereka hanya percaya kepada apa yang mereka baca 20-30 tahun dulu. Come on lah. Kita sampai masa kita kena lepas lah kan. Sebab apa yang kita baca zaman muda, contoh macam saya lah, saya duk baca, contohlah beberapa buku yang saya duk contoh kat tuan-tuan tiap malam tu, selepas 30 tahun datang orang yang lain mengkaji dan memperbaharui kajian saya. So bila dia bawa idea yang baru, saya tak boleh terima. Saya kata, pasal apa pula ada ni apa semua. Aku yang kaji dulu. So kita tak boleh ada benda tu sebenarnya, sifat yang macam tu bagi saya lah. So susah lah. Bagi saya susah. Sebab tu dunia sejarah di Malaysia ni, selain daripada faktor orang tak minat, bukanlah orang tak minat, orang minat, ramai orang minat sejarah. Tapi sebab ada benda-benda macam ni lah, politik dunia sejarah yang menyebabkan dia tak boleh berkembang. Nak pula bila ada orang-orang golongan lain daripada bidang-bidang lain pun masuk campur dalam dunia sejarah, hal-hal sejarah. Orang sejarah ni berdiam diri. Bila orang-orang yang ada qualification, ada taraf tertentu, title dan sebagainya, mereka diam tak tegak, habis rosak lah sejarah. So nak salahkan apa? Penatlah orang macam kami yang
kecil ni kita ni nak fight kan. Tapi itulah. Okay. So lupa sebelum saya lupa, alang-alang kita cerita pasal Melaka, pasal kapal dan sebagainya. So dekat saya ni ada ni buku terbaru lah. Ada 3 buku, iaitu Pelayaran Vasco da Gama. Ni cara nak apik dia. Cantik ni buku Pelayaran Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan. Ni 3 buku ni menceritakan tentang kedatangan Portugis. Ni orang Portugis tulis lah. Ni tuan-tuan kena baca sendiri. So ada 2-3 chapter yang menceritakan tentang macam mana mereka datang menyerang Melaka, dan Ferdinand Magellan ni dalam chapter yang last menceritakan tentang Panglima Awang. Yang pok-pok tu jugalah. Geng-geng UPM jugalah yang famouskan Panglima Awang ni. So ini buku dia, Pelayaran Ferdinand Magellan. Tuan-tuan boleh bacalah. Ambil baca. Dan jangan baca tentang Panglima Awang saja. Kena bacalah apa jadi pada Ferdinand Magellan dan kesudahan dia. Begitu juga dengan Vasco da Gama lah. Vasco da Gama ni asalnya tebal. Tebal macam ni lah. Bila tebal, katalah ni satu buku tebal ni, saya pun rasa orang takkan baca dan sudahnya orang takkan beli. Ini buku terjemahan dalam bahasa Melayu menceritakan tentang kedatangan Portugis di Melaka. Banyak lagi sebenarnya yang kami usahakan lah, tapi buat masa ni bagi saya ini yang penting. Ada satu buku pernah diterbitkan oleh Universiti Malaya tahun 96 kalau tak salah saya, bertajuk Alfonso Kaisar dari Timur. Itu memang cerita macam mana Alfonso serang Melaka, soal-soal lah. Jadi buku tu rare gila, susah nak dapat. Saya puas cari. Saya puas cari sungguh-sungguh lah. Sangat susah nak dapat. Okay, so 3 buku ni, ni saya tak up lagi kat TikTok. Ni 3 buku ni 2 jilid tau. Jilid 1, jilid 2. Saya beritahu siap-siap, dia ada kesilapan teknikal dekat muka surat. Dia ada kesilapan teknikal dekat muka surat dia. Kami lupa nak adjust. Patutnya dia akan jadi muka surat 1, muka surat 2 lah. Patutnya kami dah betul. Kami dah ubah lah. Tapi di bahagian isi kandungan tu, kami terlupa untuk ubah ikut susunan muka surat dalam buku ni. Dekat isi kandungan tu, tuan-tuan tak boleh follow lah. Kalau chapter tu boleh baca, cuma muka surat tu dia lari. So 2 buku ni. Okay. Campur dengan buku ni, ni harga ni, kalau tuan-tuan beli biasa, ni 2 buku ni 90. 45. Yang ni harga dia 45. So dia akan jadi 135. So kalau tuan-tuan nak malam ni, video ni insyaAllah lah saya akan ni, kita ada 30 kopi. Maknanya 30 set lah. 30 set ni 110 saja. So daripada berapa tadi? 135 tu tak masuk pos. Ni 110 termasuk pos. Maknanya pos RM10. Tuan-tuan beli kat saya 100 saja. Jadi tuan-tuan jimat RM30. 3 buku ni tuan-tuan jimat RM30. Ni cerita pasal pelayaran orang Portugis ke Melaka. Okay. Dia jangan kata, tuan-tuan kata, tak sukalah nak baca buku. Bukan. Tuan-tuan kalau tak boleh nak, orang kata contohnya, tuan-tuan kata, ini buku-buku Portugis. Buat apa nak baca buku-buku Melayu banyak kan. Tuan-tuan asal-asal mana-mana kajian pun dia mesti ada sanad. Ni sejarah, ilmu bidang sejarah ni dia ada sanad. Kami pun guna sanad. Sanad kami ni duduk, kalau nak tahu, dia akan duduk di belakang sekali lah. Reference. Sumber rujukan. Sebab tu orang sejarah ni dia sangat mementingkan sumber rujukan. Sebab kita nak tahu daripada mana sumber tu dipetik. Jadi bagi mana-mana orang yang mengkaji sejarah Melaka, inilah 2 buku yang mereka akan pegang, beli, baca dan peluk lah. Bukan nak peluk Portugis tu, tapi nak peluk menceritakan macam mana nak cerita balik ni Melaka kena serang. Ini ada 3 buku ni menceritakan lah. Termasuklah cerita Panglima Awang yang berkesudahan dengan Panglima Awang ni dikatakan selepas matinya Ferdinand Magellan dalam satu pertempuran Mactan pada tahun 1521 di Filipina. Kata penulis dia kata Panglima Awang telah balik ke Melaka, tapi tak ada catatan yang menceritakan dengan lebih lanjut tentang Panglima Awang. Tapi Panglima Awang dianggap sebagai orang yang berjaya mengelilingi dunia. Bukanlah Ferdinand Magellan tetapi Panglima Awang. Cuma kisah Panglima Awang tu tak ada lanjutan. Tu sayang dia lah. Tapi buku ni menceritakan pelayaran Magellan
menjelajahi dunia lah. Okay. Okay. So kita balik pada cerita Sam Melaka. So jadi uh, bila Sergey tu menegur okay, nak buku tu, okay, lupa pula. Siapa-siapa nak buku ni boleh PM saya ataupun tinggalkan nombor telefon, nanti saya akan WhatsApp. Tapi saya prefer tuan-tuan PM saya lah. Senang nak berurusan di Facebook sebab dia dah ada ciri-ciri mudah untuk jual lah. Maknanya saya boleh update dekat Facebook jugalah. Kalau dulu saya prefer untuk bagi WhatsApp. Tapi WhatsApp ni saya ada rasa leceh sebab terlalu banyak WhatsApp. Kadang-kadang saya terlepas untuk post. Saya terlepas. Kadang-kadang buku dah habis. Tiba-tiba bang, buku saya tak dapat lagi lah bang. Allah. Jam, kena pulang balik duit dan sebagainya lah. So bila banyak sangat application, jadi leceh. Saya nak kena buka WhatsApp, saya nak kena buka Facebook, saya nak kena buka TikTok. TikTok lagi senang lah. TikTok memang bagi saya sangat mudah lah. So siapa yang nak buku ni, 135 harga asal, 145 harga asal. Ni 145 termasuk pos. Malam ni 110 saja. 110 saja. Yang mana nak booking tu komen. Yang mana nak booking tu PM saya, tulis set Melaka. Sebab saya Sami-Sami ni ada, Sami-Sami tu ada orang duk beli set perak juga. Set perak tu insyaAllah minggu depan akan di-post lah. Sebab yang tu saya buat pre-order. Buku ni dah ready stock. Ada 30 set lagi. Tuan-tuan nak ni 110. Okay. Hari ni back-in, esok saya post. Settle masalah. Okay. Jadi balik pada cerita Melaka. Dia cerita saya Melaka ni balik pada cerita Sergey tu jugalah. So apa yang menarik dalam teguran Sergey ni ialah saya bukan nak menyokong tindakan dia tu, tapi selalu saya sebut pada tuan-tuan ialah kita ni kena firm. Sebab tu saya kata bila kita kaji sejarah, apa yang kita kaji tu, apa yang kita tulis dan kaji tu bukan saja dibaca oleh orang kita, orang Melayu, tetapi akan dibaca oleh orang bukan Melayu. Bila dibaca oleh orang bukan Melayu, kita tak boleh, bila dia tanya, kita tak boleh lawan. Malu tak? Sebab tu kaji sejarah ni bagi saya, kajilah apa-apa pun, kita tak boleh syok sendiri. Memanglah tujuan kita untuk mengangkat Ketuhanan Melayu, malah nama kumpulan tu pun nama Ketuhanan Melayu. Nama grup tu lah, grup UPM tu, saya pun macam, alamak, pasal apa lah pakai nama macam tu. Yang represent universiti sudah lah. Okay. Terima kasih Tok penghulu kita dengan Abang Zuraidi. TPM saya lah. Okay. So, dia macam bila kita disoal, kita tak boleh nak balas balik ujah tu. Dia akan jadi kredibiliti kita sebagai satu bangsa yang nak mengangkat bangsa Melayu ni sebagai bangsa yang agung tu, dia akan jadi runtuh. Itu bahaya bila tuan-tuan pilih satu kajian dan menggunakan satu nama untuk menggambarkan diri. Itu bahaya. Bagi saya sangat bahaya. Saya duk kaji sejarah Kedah, tapi saya pun tak berani nak angkat, saya nak kata Kedah Melayu agung ke apa semua, tak ada. Saya cuma berani kata Kedah daripada segi sejarahnya memang melebihi sejarah Melaka. Walaupun Melaka adalah sebuah kerajaan yang besar, adalah kerajaan yang terkuat, tetapi tanpa Kedah, Melaka tak boleh hidup. Ini diakui oleh catatan-catatan Melaka dan pengkaji-pengkaji Melaka. Tanpa Kedah, Melaka tak boleh menjadi sebuah pelabuhan yang terkuat kerana Kedah adalah pelabuhan kedua. Malah sebelum nak pergi ke Melaka, pedagang-pedagang akan singgah ke Kedah dulu sebab dia ada laluan lama lah, laluan purba. Laluan purba yang digunakan oleh pedagang-pedagang terdahulu untuk mai ke Alam Melayu ataupun mai ke Selat Melaka. So, mereka ni akan ikut map yang dilukis oleh pedagang-pedagang sebelum mereka, dan mereka akan mai ke Melaka, mai ke Kedah dulu. Bila mai ke Kedah, barulah mereka berlayar ke Melaka. So, apa yang didagangkan di Kedah itu akan dibawa ke Melaka, kemudian didagangkan secara besar-besaran. So, Melaka become as international international port lah. Kedah adalah port international port yang kedua. So dia macam Kelang dengan Pasir Gudang. Kalau pedagang Cina, dia akan pergi ke Pasir Gudang lah. Kita ambil secara logik. Kita ambil cara laluan lah. So pedagang daripada timur, dia akan jumpa
Pasir Gudang dulu. Baru dia pergi ke Port Klang. Tapi Pasir Gudang ni tak naik nama. Yang naik nama ni adalah Port Klang. So Port Klang ni dianggap sangat sibuk dan sebagainya. So kita kena tengok pula pasal apa Pasir Gudang ni tak berjaya. Kurang sikit lah pelabuhan Gudang ni. Pasal apa dia tak apa berjaya? Pasal ada saingan daripada Singapura. So dia duduk di belakang. Pelabuhan Pasir Gudang ni duduk di belakang. Pelabuhan Singapura ni duduk depan. So kapal-kapal dia prefer untuk pergi ke Singapura berbanding ke pelabuhan Pasir Gudang. Tapi mereka pergi juga sebab mereka nak berniaga dengan kawasan di sebelah selatan dan pantai timur Semenanjung. Sebab di belah pantai timur kita tak ada pelabuhan. Kita ada pelabuhan Kuantan, tapi pelabuhan Kuantan tu kecil. So pergi lah pula dekat Port Klang. Bila pergi Port Klang, dia akan berniaga di sebelah pantai barat. So daripada Port Klang, dia pergilah laluan pantai barat. Daripada Kedah sampailah ke Sungai Sembilan. Macam tu. So bila tuan-tuan faham macam mana sistem perdagangan ni dibuat, baru kita boleh nak, rupanya macam ni, rupanya bangsa aku macam ni, rupanya sejarah aku macam ni. Rupanya beginilah kisahnya macam mana nak menguruskan perdagangan dan sebagainya, kenapa ada jawatan Syah Bandar, kenapa ada jawatan Penghulu Bendahari, kenapa kapal-kapal kita besar ni, kenapa kita ada duit shilling, kenapa kita ada timbang sukat, kenapa Melaka boleh jadi pelabuhan entrepot, kenapa kita boleh berdagang. Bila tuan-tuan nampak kaji sejarah ni, tuan-tuan kena duduk dalam kasut. Maknanya kena hidup zaman tu lah. Seolah-olah macam tuan-tuan duduk, tuan-tuan baca buku, contohlah tuan-tuan baca buku Ferdinand Magellan, tuan-tuan jadi watak Panglima Awang. Tuan-tuan baca Panglima Awang, tuan-tuan bayang kan, habis-habis baca buku dia jadi Panglima Awang. Apa yang Panglima Awang nampak? Kan Allah Ta'ala bagi kita kelebihan, ilham, bukan kalau kata pada orang Islam saja. Semua manusia Allah Ta'ala bagi, benda tu dia panggil vision. So bila tuan-tuan kaji, tuan-tuan baca, kemudian imagine, rupanya macam ni, dulu-dulu mungkin zaman dia macam ni. Barulah pandangan tuan-tuan luas. Sebab tu apa-apa pun dia akan bermula dengan sebuah pembacaan. Orang-orang yang baca sastra, orang-orang yang membaca novel, dia adalah seorang yang sangat berimajinasi. So bila dia imajinasi, dia boleh duduk dalam dunia tu. Tapi dia nak duduk dalam dunia tu, sebelum dia nak dapat ilham, sebelum dia nak dapat idea untuk menulis, dia kena baca buku lain. So nak tak nak, menjadi seorang penulis, menjadi seorang masyarakat, menjadi seorang manusia, tuan-tuan kena ada pembacaan. Pembacaan ni adalah makanan jiwa. Sebab tu orang-orang yang 110 110 ni untuk 3. Ni satu set ni 110. Okay. So makan nasi tu makanan jasad, makan kita lah nak pergi kenyang perut. Tapi buku adalah makanan jiwa. Sebab tu macam saya kata sebelum ni, masa saya kaji Perang Musuh Bisik, saya contoh lama dah benda ni. Saya kata masa mula-mula saya duk baca ni apa semua, saya jadi bodoh, jadi melengur, jadi sedih, jadi geram kerana saya menjiwai cerita tu dan saya membayangkan diri saya dalam dunia tu. Bila saya duduk dalam dunia tu, barulah saya boleh nampak satu gambaran yang besar. Rupanya Perang Kedah Syah macam ni. Barulah saya boleh menulis. Bila boleh menulis tu, sebab tu direktif ataupun cara penulisan saya tidak seperti orang-orang akademik. Saya lebih nak menumpahkan rasa jiwa saya tu, rasa sedih, geram, marah saya tu dalam bentuk penulisan, tetapi saya masih menjaga etika sejarah. Sebab tu bahasa yang saya pakai tu mudah, yang pernah baca lah buku Perang Kedah Syah tu lah. So macam tu lah tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak baca sejarah, tuan-tuan jangan marah bila orang tegur kita. Jangan hang pandai-pandai duk tegur aku, hang siapa. Jangan. Relax. Kita ni dah tua dah. Patutnya semakin kita dewasa, semakin kita bijak, semakin kita penyabar, semakin kita berkata-kata tu dengan penuh hikmah. Hikmah ni nak dapatkan hikmah kata-kata, nak cakap dengan kata-kata hikmah ni kena banyak baca lah. Dia tak ada cara lain lah. Dengar pun boleh. Dengar lah ustaz-ustaz ceramah apa semua tu. Tapi nak tak nak, suka tak suka, tuan-tuan kena membaca. Nak menjadikan satu tamadun, nak mencipta, orang kata dalam pepatah Rom tu, Rom tidak dibina dalam masa satu hari. So macam mana nak bina satu Rom menjadi sebuah empire? Jadi sebuah empire tu dia kena ada sains teknologi, dia kena ada falsafah, dia kena ada tu, dia kena ada ni. Tapi semua tu dia bermula dengan ilmu dan semua tu disebarkan dalam pelbagai medium, khususnya terutamanya dalam penulisan. Daripada penulisan dibaca. Rom ada sekolah.
Apa ingat cerita gladiator tu sepatan tu saja ke? Dia jadikan tentera. Awak mereka tak pergi sekolah. Mereka pergi membaca. Sebab dia cerita dalam sejarah Rom. Seorang tentera Rom ataupun siapa-siapa yang nak menjadi senator dalam Republik Rom, dia kena faham falsafah. Jadi nak dapatkan fahaman falsafah tu, dia nak buat apa? Dia kena membaca. Macam tu. Okay. So, kita balik pada serta Mesin Melaka ni. Bila kita nak, bila Sergei tu tegak, saya jam tak ada ni. Okay. Nanti kita sambung part 2. Tapi sebelum tu, bila kita nak faham, bukan kita nak faham, bila Sergei tu menegur, dia menjadi satu keributan. Ribut lah semua. Satu orang putih tegak, habis selera orang Melayu. Yang saya kata dalam video sebelum ni lah. Kita ni duk menerik ni. Kita nak aku berang ni. Gaduh semua. Menerik semua. Pam. Orang putih main tembak. Satu senapang berselera. Nah, ini yang berlaku pada kita ni. Tapi bukan dalam bentuk perang. Tapi ketika waktu aman, orang sejarah, peminat-peminat sejarah yang selama hari ni mempertahankan idea-idea yang tak pernah dicabar lah. Maknanya bila satu budak Hang Nadim ni macam bak, tak boleh terima. So semua orang pun kata Hang Nadim ni salah. Tiba-tiba main satu orang putih, dia kata ni salah. Semua orang Melayu selera. Tu, tuan-tuan, janganlah buat macam tu. Jam tangan tak ada. Okay. So, bila Sergei tu buat macam tu, saya haraplah, saya harap dia akan menjadi satu titik tolak lah kepada ahli-ahli akademik di Malaysia supaya lebih berhati-hati dalam buat kajian. Dan pada saya tak rugi kot melihat bumi kalau sudah berada di langit biru. Sebab saya ingat lagi lah, tok saya pernah kata, dia kata burung lang tu terbang tinggi. Malah burung lang ni yang paling berkuasa dalam banyak-banyak burung. Tapi setinggi-tinggi, sehebat-hebat burung lang, dia akan tetap turun ke tanah juga. Macam itulah hidup kita. Gimana pun kamu pergi, turunlah ke bawah dan kamu akan melihat dunia ni dengan lebih dekat. Maknanya kita hidup ni bukan kita saja yang ada dalam alam sejarah ni, tapi ada bangsa-bangsa lain. Saya pun ada agak baca komen yang beritahu kat saya lah. Ada satu grup bukan Melayu yang kata mereka ni menidakkan lah, mereka memang sokong lah Sergei tu kerana telah menidakkan pandangan orang-orang Melayu berkenaan dengan betapa hebat dan megahnya sejarah Negeri Melaka ni. Dan pok-pok ni main gila lah dengan sejarah Melayu. Bagi saya macam ni lah. Sebelum ni saya ada live berkenaan dengan satu tajuk sejarah kaum Cina di Malaysia. Video tu saya up dekat YouTube. Tiba-tiba tak ramai lah yang komen dekat YouTube saya. YouTube saya tu nama saya juga, tetap dicari lah dalam YouTube. So tiba-tiba ada 2 orang Cina. Saya cerita ni pasal mereka. Pam. Saya rasa tuan-tuan pun duk tengok kot, saya duk kutuk mereka apa semua. Tapi mereka tak marah pun. Kenapa mereka tak marah? Pasal saya ada fakta. Dan saya petik setiap fakta tu saya ada reference. Sebab macam saya kata, saya tak suka orang kutuk kajian saya, orang pertikai apa pandangan saya. Jadi saya kena banyak baca. Jadi saya akan petik lah buku-buku yang saya baca. Okay. Saya dapat tak marah pun. Bukanlah nak kata saya kemas, saya pun tak sangka mereka nak tengok saya punya channel YouTube kan. Tapi mereka bersetuju dengan pandangan saya. Maksud saya di sini ialah, tuan-tuan, kita jangan ambil peduli apa orang kata tentang bangsa kita. Tetapi apabila kita berhujah, maka persiapkanlah diri dengan fakta dan perkiraan. Macam kita nak pergi bergaduh dengan orang, takkan nak pergi bawa diri saja. Takkan nak pakai baju dengan senak saja tanpa ada benda-benda lain untuk bergaduh dengan orang. Macam tu juga dengan ilmu. Kita nak pergi berdebat dengan orang ni. Kita nak berdebat cara Facebook ni, contohlah kita berdebat dengan pok-pok Indonesia. Lawan maki hang aku. Saya pun pernah lah buat kerja ni dulu.
zaman-zaman yang muda dulu. Syok bergaduh dengan mereka. Tapi bergaduh-bergaduh pun kita pergi juga Indonesia. Orang Indonesia pun main Malaysia juga bergaduh adik-beradik. Tapi kalau kita nak bergaduh dengan satu kaum yang agak educated, tak semualah mereka ni. Tapi kalau kita tengok tu nampak macam mereka ni macam sekolah orang putih. Mereka banyak baca benda-benda di luar negara. Pemikiran yang terbuka. So, mereka memandang remeh ataupun memandang rendah kepada kita. So, bila kita nak lawan orang macam tu, kita sendiri ni kena ada ilmu. Ni kita nak lawan apa? Satu orang putih main tegak, selerak tu tak boleh jawab. Tak boleh balas. Tanpa nak jawab apa. So, tuan-tuan, bila kita nak berdebat ni memang kita nak menang. Tetapi maksud saya di sini ialah, menang tu biarlah menang dengan bergaya. Pasal sejarah ni, sebab tu sejarah ini, dia untuk menjadi seorang peguam, tuan-tuan kena lulus dalam sejarah. Kena dapat A. Sebab sejarah ini adalah perdebatan. Naratif yang berbeza. Tetapi bersetuju atas beberapa perkara sekiranya ia mempunyai asas dan bukti yang kuat. Itu sejarah dan sistem undang-undang. Tu dia beza. Itu persamaan dia. So macam tu lah juga kita nak lawan bangsa lain. Ni kita duk cerita pasal Melaka, betul dia tegur pasal Bukit Melaka dan sebagainya, kenapa diubah soal-soal. So macam mana kita nak lawan? Segi tu kata pasal apa nak ubah nama Bukit Melaka? Sedangkan dah elok-elok nama dia Bukit Saint Paul. Dia pernah tanya. Dia kata kenapa nak ubah nama Bukit Melaka kepada kenapa nak ubah nama Saint Paul kepada Bukit Melaka? So apa orang jawab? Berdasarkan kepada salati gini. Ada Bukit Cina, Bukit Larangan, Bukit Melaka. Lepas tu dia adalah perbahasan dia tu. Dia kata boleh percaya ke sumber salati ni? Adakah salati ni diiktiraf oleh dunia? Bila soalan tu timbul, sejarah kita ni, macam saya katalah, sejarah kita ni tak dieksport ke luar. So, bila tak dieksport ke luar, kita tak diiktiraf. Sejarah kita ni, yalah apa benda pun, bukanlah kita kata, semua benda nak kena iktiraf, mampu tak. Ada perkara-perkara yang kita kena terima bahawa kita nak sembang pasal sejarah. Sejarah Melaka ni, sejarah yang besar. Sejarah yang melibatkan ramai masyarakat. So, melibatkan dunia. Sebab dia pedagang dia pelabuhan entrepot. So, kita kena jawab lah. Ya, Salatin diakui sebagai sumber yang sangat autentik, yang boleh diguna pakai, yang menyebut bahawa inilah namanya Bukit Melaka. Tapi benda tu pertikaian dalam dunia sejarah lah. Yang buat penentuan adalah orang-orang kerajaan, menteri-menteri dan exco. Tapi bila ada soalan macam tu, kita pun segan lah juga no. Sebab kita ni jenis bangsa yang pemalu dan merendah diri. Kita bukan macam orang Indonesia kan. Dia kata dia tak peduli. Dia tak peduli pasal orang lain. Dia kira dia aja. Tapi dia berjaya tak? Indonesia berjaya tak dalam bidang sejarah menarik dunia? Ya, Indonesia sangat berjaya dalam menarik pandangan dunia terhadap mereka. Walaupun mereka tak peduli pun pasal orang putih pun semua. Nak kata apa kata. Kan? Nak kata apa ni, contohlah Candi Borobudur tu dibina oleh Nabi Sulaiman tu hanya pasal lah. Dia pegang, dia kata dia percaya, kami percaya bahawa Candi Borobudur tu dibina pada zaman Nabi Sulaiman. Adalah fakta-fakta dia bagi kan. Walaupun kadang-kadang kita baca apa yang ditulis oleh penulis sejarah di Indonesia ni kadang-kadang macam pelik. Tapi mereka tak peduli pun. Mereka pegang dan benda yang mereka buat tu berjaya menarik masyarakat dunia untuk mai kat negara mereka, untuk baca pula. Untuk tahu betul kot noh. Mereka pun mai. Kita ni tak mau bawa keluar. Tak mau bawa keluar, lepas tu kita tak menyokong pula. Mungkinlah kita menyokong tu atas sentimen bangsa. Tapi bila dah dapat nama Bukit Melaka, okey, anda dapat nama Bukit Melaka, nak buat apa lah? Saya cerita dalam sebelum ni lah pasal pelancongan. Dah dapat nama Bukit Melaka, inilah masanya orang Melayu yang pandai berbahasa Inggeris, yang duduk dalam bidang industri pelancongan, tulis balik, rewrite the history back. Tulis balik sejarah-sejarah tu, dah padamkan nama Bukit Saint Paul dalam mana-mana website. Itu sebenarnya bukan dah nama Bukit Melaka seperti yang ambil pergi. Nak tunggu orang putih tu Cina, India main cerita. Itu salahkan mereka. Nak salahkan mereka. Siapa? Kita sendiri yang tak mau
menambah baik ataupun berusaha lebih dalam nak memperbetulkan sejarah kita. Okey. So, tuan-tuan, sekali lagi saya nak beritahu pada tuan-tuan, kat saya ni ada 3 buku. Ni Pelayaran Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan. Ni dua tajuk ni menceritakan tentang Melaka. Sejarah Melaka lah. Sebenarnya banyak sejarah Melaka. Tapi yang mana-mana pengkaji sejarah Melaka akan pegang pada 2 buku ni lah sebagai bacaan mula-mula sekali. Barulah boleh faham berkenaan dengan keseluruhan cerita pasal Melaka. So 3 buku ni kalau tuan-tuan nak, harga biasa dia RM145 siap pos. Tapi untuk yang live malam ni lah, harganya cuma RM110 siap pos. So tuan-tuan jimat RM30. Ni lebih kurang diskaun 15% lah. Lebih kurang lah. Okay, kalau nak, tuan-tuan boleh tinggalkan, tuan-tuan PM saya dekat page. PM terus lah. Nanti kita akan berurusan dalam Facebook lah. Kalau tak sebelum-sebelum ni WhatsApp dan sebagainya, saya jadi masalah. Okay. Selain daripada tu, saya nak cerita jugalah terkait dengan buku ni. Vasco da Gama ni dia adalah seorang yang berkhidmat dengan Alfonso. Dia menceritakan macam mana pengalaman dia dengan Alfonso, dan dia sendiri terlibat dalam peristiwa menyerang Melaka, dan akhirnya dia dilantik lah menjadi Viceroy ataupun menjadi orang kata apa, Viceroy ni apa dah? Viceroy. Nak sebut tak erti? Viceroy. Gubernur India. Dia menjadi gubernur lah. Gubernur Portugis pada tahun 1524. Kemudiannya dia angkat menjadi Count of Vidigueira pada tahun sebelum tu pada tahun 1519 lah. Ni cerita yang panjang lah berkenaan dengan apa ni, Pelayaran Vasco da Gama. Dan dalam buku ni juga ada menyebut tentang Sultan Mahmud. Sultan Mahmud tidak bersetuju dengan kedatangan orang Portugis, dan dalam ni juga menceritakan tentang kerajaan Cina yang menghalau orang Portugis akibat daripada hasutan delegasi ataupun diplomat Melaka lah. So cerita tu disokong oleh sumber-sumber Ming Shilu, sumber-sumber Ming. Sumber-sumber Ming menyebut bahawa, kalau tak salah saya, nama dia yang mai tu nama dia Tengku Muhammad kot ke Tengku Mahmud lah. Tengku Muhammad kalau tak salah saya, anak pada Sultan Mahmud. Dia berjumpa dengan Maharaja Melaka dan dia beritahu bahawa Melaka telah pun diserang, dan mereka mengharapkan pertolongan daripada kerajaan Cina untuk merampas balik kerajaan Melaka. Saya rasa ramai orang tahulah benda ni. So dalam buku ni dia menceritakan sedikit sebanyak peristiwa tersebut. So tuan-tuan yang nak kaji berkenaan dengan sejarah Melaka, ni 2 buku ni, 2 tajuk ni pentinglah untuk tuan-tuan. Janganlah terbelenggu dengan dunia Melayu kita ni saja. Tuan-tuan kena luaskan bacaan. Orang kata jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey. So itu saja. Yang panjang lagi cerita, saya pun tak mau nak bukanlah tak mau buka banyak. Saya pun kata orang kata kita kutuk universiti. Saya bukanlah nak kutuk universiti. Saya pun bukanlah nak menyokong apa tindakan dia buat Sergey. Tapi nasihat saya lah kepada dunia akademik dan kepada mana-mana ahli akademik. Kalau benda tu bukan dalam bidang kita, maka bertanyalah. Kalau perkara yang kita kaji tu bukan dalam bidang kita, maka tak salah untuk bertanya dan tak salah untuk bergabung. Sebenarnya paper yang dibuat tu adalah gabungan bersama 5 orang pakar. Dan 3 orang daripada penulis-penulis itu saya kenal. Dan tetapi mereka semua bukanlah dalam bidang perkapalan. Maknanya di Malaysia ni saya nak beritahu juga, kita tak ada pakar maritim. Ekologi maritim ada, tapi pakar kapal tak ada. Kalau ada pun boleh cerita pasal perahu sahaja. Kalau betul-betul nak define kapal gali, kapal jung, kapal apa tu bergantin ke, kapal apa pun, kita tak ada orang yang expert dalam bidang tu. Inilah kerugian di Malaysia ni lah, khususnya dalam bidang sejarah. Sebab tu tuan-tuan, lah kali kapal Flor de la Mar tu lah mereka tambat di Bandar Hilir Melaka tu. So saya harap
Saya haraplah kalau mana-mana orang-orang yang mendengar, khususnya orang Melaka yang mendengar ni, sebenarnya orang Melayu ni ada perahu dan kapalnya yang tersendiri, tapi tidaklah sebesar yang dibuat oleh orang putih. Mungkin kita pernah ada kapal yang lebih besar, tapi kapal tersebut dibina pada tahun sekitar tahun 1450-an. Dan seperti mana saya kata dalam penulisan Dr. Haji Lina Halimi, Perdagangan di Selat Melaka, terbitan Dewan Bahasa Pustaka tahun 1992, kalau tak salah. Saya tahu dia, saya lupa. Okey, dalam buku tu dia menceritakan, sebelum ni pun saya sebut. Semalam kot dalam video live saya kata, Sultan Muzaffar Shah membeli kapal daripada orang-orang Pegu. Maknanya, pembuatan kapal ni, kapal Melayu ni dibuat di Pegu. Pegu ni di Myanmar. So, Sultan Muzaffar membeli 3 biji kapal yang dibuat oleh orang-orang Pegu dan mereka menghantar kapal tersebut ke Melaka. Sultan Muzaffar akan menyewakan kapal tersebut kepada mana-mana orang yang nak berdagang. Basically, yang akan sewa kapal ni dah tentulah orang asing. So, kapal ni pun dibawa lah berlayar ke seluruh dunia. Jadi, sewa macam sewa kereta lah. Sewa kereta, bayang lah kat berbanyak kat saya kata 1 jam ataupun sehari 250, bawa lah pergi mana-mana pun. Tapi kereta tu kereta saya. Itulah benda yang dibuat oleh Sultan Melaka. Jadi kapal yang dibuat tu bukan kapal perang, tetapi kapal dagang. Okey. Okey. So, apa-apa pun tuan-tuan, tuan-tuan untuk buku lah, namanya buku-buku apa tak kisahlah. Apa pun janganlah tuan-tuan menilai dia daripada segi duit. Tengok, oh mahal lah, apalah semua. Kan, sebenarnya ilmu ni mahal tuan-tuan. Nak jadi orang pandai ni mahal lah, susah. Kalau benda senang tak kira orang tak buang kan. Manusia ni benda yang mudah, senang dapat, dia tidak menghargai. Tapi bila benda tu mahal dan susah, dia akan menyayangi lebih daripada diri dia sendiri. So tuan-tuan, sekali lagi kalau siapa-siapa yang nak 3 buku ni, harga dia hanya 110 sahaja. Ni malam ni lah. Esok mungkin jadi 125 ke, 130 ke, apa ke. Tu Allah Alam bisawab. Okay. So buku ni diterjemahkan oleh Johan Ahmad. Ni 3 buku ni Johan Ahmad yang terjemah lah. So sambil-sambil membantu dengan pembelian ni, insyaAllah tuan-tuan pun membantu beliau jugalah. Saya pun sangat berharap lah kepada bantuan tuan-tuan semua lah. Okay. So itu saja untuk malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung. Esok kita sambung dengan topik Melaka. Sebenarnya topik Melaka ni satu benda yang sangat menarik lah. Saya memang suka sejarah Melaka ni kan. Sebab banyak benda yang saya boleh petikai kan. Bukanlah petikai kita nak buat sejarah Melaka. Tetapi saya lebih suka Melaka ni dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Memang saya kaji sejarah Kedah. Saya suka kepada sejarah Kedah dan saya mahir dalam sejarah Kedah. Tetapi saya membesar dengan sejarah Melaka. So kalau saya nak berjaya dalam bidang saya kena jadikan Melaka sebagai pesaing saya lah. So bila saya melihat sejarah Melaka sebagai pesaing, maka saya boleh melihat benda baik dan buruk yang ada di dalam sejarah Melaka, dan saya boleh improvise ataupun saya boleh memperbaiki ataupun boleh meluaskan lebih lagi sejarah orang Kedah. Daripada situ barulah saya nampak keseluruhan sejarah alam Melayu ni. Okay. InsyaAllah kita sambung esok. Terima kasih kerana setia bersama saya. So, jangan lupa share video ni. Dan kalau tuan-tuan nampak video-video iklan buku yang saya sharekan, saya minta tolong pada tuan-tuan untuk share lah. Kalau tak beli pun tak apa, tuan-tuan share. Tapi kalau beli, Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan rezeki tuan-tuan semua lah. Okay, so itu saja daripada saya. Sekali lagi, siapa yang nak buku, boleh PM terus saya dekat page. Jangan WhatsApp, jangan apa, jangan tinggalkan nombor telefon. Terus page, terus WhatsApp, terus PM saya di page, direct message saya di page. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.